Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan terima kasih para yang hadir sekalian. Saya pohon membaca catatan saya supaya saya kurang melencong ke lain. Saya rasa di grup haji saya seterusnya kita berhimpun hari ini adalah kerana bimbang. Nama saya Dr. Muhammad Fauzi bin Syafi'i dari IKSIM, Institut Kajian Strategi Islam Malaysia. Satu institusi baru yang masih belum dikenal oleh ramai orang. Saya rasa di grup haji saya seterusnya kita berhimpun di sini kerana bimbang, dan kebimbangan itu telah kita dengar sejak pada pagi. Namun kita belum lagi dijerut ketakutan kerana dada kita masih belum sesak seperti yang berlaku pada zaman Jepun, zaman bintang 3. Kita masih boleh meluah pendapat dan rasa dalam nafas yang tenang pada hari ini. Alhamdulillah. Kehadiran pada hari ini walaupun dicetus suara nurani umat yang bimbang, saya harap ianya terus menjadi satu gabungan kuasa suara yang kuat selepas ini, yang harus malah mungkin wajib didengar oleh semua pemain-pemain kuasa pelbagai peringkat. Maknanya kita perpaduan itu bermula di sini. Kalau kita di sini tidak mampu berpadu, kita tidak ada ubat nak dibawa ke mulut. Hari ini kita ada bersama kerana bimbang, walaupun ia berpunca daripada suasana politik dan hentaman ekonomi, namun persoalan rasa mengenai survival ummah saya rasa lebih mendasari multaka ini. Saya berpendapat perpecahan pada kalangan umat yang berlaku hari ini pada asasnya adalah bersifat power centric. Tidak sangat kerana perkara furu' atau mazhabiah la mazhabiah, walaupun hirisannya semakin terasa. Kita berpecah kerana berebut, dan kita berebut dan berpecah lagi bila membahagi ghanimah yang telah didapati dalam perbuatan awal. Artinya perebutan kuasa ada kaitannya dengan perebutan ekonomi yang kita sejak pagi cuba kita terangkan bersama di sini. Dan perbuatan kuasa ekonomi berkait dengan perbuatan kuasa politik. It is very much intertwined. Proses awal perpaduan yang telah dicadang dalam usul-usul juga bersifat power centered process and issue process, tetapi tidak ada isu ekonomi yang dibincangkan di situ. Itu perhatian saya, yang saya kira kita boleh beri perhatian. Dan saya lihat perkara-perkara berikut adalah penting untuk diperhatian bersama. Satu, manusia berkelahi dan berpecah kerana dua hal utama: kuasa dan ekonomi. Dua, manusia bekerjasama yang rapat juga kerana dua perkara yang sama, terutama bila mereka berasa mereka adalah saling perlu menumpang kekuatan. Maka kita ada organisasi dan parti-parti politik serta underground movement yang Tan Sri Zaman Khan lebih tahu semasa beliau berada di penjara sebagai ketua pengarah. Namun saya berpendapat hanya orang Islam yang boleh fokus pada kerjasama. Satu, bukan di atas dasar kuasa dan ekonomi, di mana ianya lebih kukuh daripada berpadu pada asas ekonomi dan kuasa, iaitu bersatu pada asas taqwa. Dan kita ada banyak contoh dalam sejarah Islam. Kalau dalam sejarah tanah air kita ialah peristiwa Natrah yang telah disebutkan oleh Puan Sri Fatini pada pagi tadi. Perpaduan sebenar payah berlaku tanpa ada satu rujukan paling menyatukan, dan ianya tercatat kemas dalam sejarah. Perpaduan itu asasnya pada takwa, bermula dengan iman dan kepada tauhid dan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya cadangkan perpaduan yang ingin kita bawa haruslah dipisahkan daripada skop sempit huraian kuasa politik dan kuasa ekonomi, kerana sejarah telah membuktikan politik dan ekonomi lebih bersifat menjadi unsur pemecah berbanding dengan unsur penyatuan. Kuasa yang mendasari kuasa politik dan kuasa ekonomi sebenarnya adalah kuasa kemahuan. Malah kuasa kemahuanlah yang mencetuskan usaha kepada kuasa politik dan kuasa ekonomi. Jika kuasa kemahuan ini dipimpin erat oleh iman dan dipandu oleh takwa, maka kuasa politik dan kuasa ekonomi tidak akan mencetuskan kebimbangan sebagai faktor yang menghimpun kita di sini. Seterusnya saya cadangkan multaqi ini akan menjadi tetap sebagai satu entiti stand alone yang berdiri pada pasaknya yang tersendiri
menjadi dukun yang kebal daripada pengaruh mana-mana pesakit yang masih berharap untuk bingkas bangun bersilat walaupun tangan tak mampu nak ikat kain. Dukun yang tetap pada peranannya walau disanggah berbagai polong atau disuruh berbagai puteri bunian atau tujuan di sepanjang perjalanan. Dukun yang menolak wahan, kenawahan, hubud dunia wa karahatul maut, unsur pemecah yang paling berkesan, dan mendakap iman sebagai asas dan keredaan Allah sebagai daya tarik. Saya kira itu yang saya cuba sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum. Kita nak